أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. Alhamdulillah, untuk pertamanya marilah kita sama-sama merapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya serta inayahnya, juga dengan nikmat Islam dan juga iman, pada hari ini kita masih sama-sama dapat meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kita masih lagi diberi peluang untuk terus mencari dan menggali ilmu, yang mana Allah janjikan orang yang berilmu itu mendapat kedudukan yang tinggi dan juga mendapat pahala yang besar di sisinya. Amin, Allahumma amin. Para musyahidin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung huraian tafsir di dalam surah Ali Imran pada ayat 166. InsyaAllah ayat ini masih lagi menerangkan tentang peperangan Uhud dan lebih khusus menerangkan tentang musibah yang menimpa umat Islam dalam peperangan itu, iaitu musibah kekalahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idnillahi wal ya'lamal mu'minin. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan? Apa itu dua pasukan? Iaitu peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan juga kaum kafir Quraisy. Fabidnillahi wal ya'lamal mu'minin, maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah. Ini takdir Allah, wal ya'lamal mu'minin, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Peperangan Uhud merupakan sejarah peradaban Islam yang mencatat bahawa pasukan Muslim mengalami kekalahan, yang mana dalam peperangan inilah ramai umat Islam yang terkorban dan gugur sebagai syuhada. Ini adalah musibah dari Allah, dan musibah itu berlaku adalah semua dengan izin Allah. Dan apa yang Allah mengizinkan sesuatu musibah itu, pastinya ada hikmah di sebaliknya. Mustahil Allah yang maha bijaksana mengizinkan sesuatu itu berlaku dengan sia-sia. Semua yang berlaku pasti ada hikmahnya. Walaupun Allah izinkan sesuatu musibah itu adalah perkara yang berat, seperti mana yang terjadinya pada peperangan Uhud ini, yang menyaksikan ramai dari kalangan umat Islam yang dibunuh oleh musuh Islam. Allah yang menetapkan, Allah yang mengizinkan musibah tersebut. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan adalah untuk apa? Untuk membangun kekuatan. Para musyahidin yang dirahmati Allah sekalian, hakikat dalam peperangan Uhud ini yang sebenarnya umat Islam tidak kuat, kerana ada di antaranya umat Islam yang mengaku beriman sedangkan dia tidak beriman kepada Allah. Ini dapat kita lihat kepada kaitan ayat yang sebelum ini. Mungkin minggu lepas ada pensyarah yang telah menjelaskan, yang mana ayat sebelum ini menceritakan tentang peperangan Uhud, tetapi mengkhususkan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang memiliki sifat yang lemah lembut, sehingga dipercayai oleh orang-orang yang betul-betul beriman, akan juga dipercayai dan tidak dipercayai oleh golongan munafik. Kita nampak di sini ada dua golongan, iaitu golongan orang Muslim dan juga golongan orang munafik.
Dan dengan keberadaan Rasulullah SAW adalah untuk menunjukkan dan memperlihatkan serta memberitahu siapa antara mereka yang beriman dan siapa antara mereka yang munafik. Maka terdapat hikmah di sebalik musibah. Umat Islam haruslah disucikan dari orang-orang munafik. Kerana apa? Apabila orang munafik apabila ada orang munafik, maka tidak akan bertambah kekuatan, malah melemahkan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menghendaki dan menetapkan demikian supaya menjadi sebab kekalahan mereka ini untuk mengambil pelajaran dari hikmah yang banyak di sebalik berlakunya peperangan tersebut. Peperangan ini mengkhabarkan kepada kaum muslimin tentang akibat pelanggaran perintah yang dilakukan oleh pasukan pemanah. Seandainya setiap peperangan membawa kemenangan bagi tentera Islam, sudah tentu ramai yang menyertai peperangan bersama Rasulullah walaupun mereka tidak memeluk Islam dan juga bukan niat mereka memperjuangkan agama Islam semata-mata. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita melihat peperangan Uhud ini merupakan peperangan besar yang kedua di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada awalnya tentera Islam telah berjaya mencapai kemenangan menentang pihak Quraisy. Keadaan ini telah menyaksikan segolongan tentera Islam yang ditugaskan sebagai pemanah melakukan kesilapan dengan meninggalkan kubu pertahanan. Kita nampak kat situ tiada ketaatan dalam menerima arahan. Kesilapan ini telah digunakan oleh tentera Quraisy untuk menyerang balas dan menumpaskan tentera Islam. Ya. Dan kita perhatikan kisah perang Uhud sebenarnya sesuai dijadikan ikhtibar dalam kita menghadapi musuh yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita, iaitu apa yang berlaku sekarang, COVID-19. Apabila pandemik COVID-19 melanda dunia, Malaysia telah mengambil langkah menguasakan PKP, iaitu apa? Perintah Kawalan Pergerakan, bermula Mac 2020 dulu. PKP ini melibatkan beberapa fasah dengan pelbagai peraturan dan syarat dikenakan untuk dipatuhi. Yang mana ianya mengajar kita sebenarnya COVID-19 ini, apakah hikmah di sebaliknya? Mengajar kita supaya kita lebih bersyukur, supaya kita lebih tabah, supaya kita lebih sabar dalam kehidupan. Yang mana sebelum wabak ini melanda negara kita, mungkin ada dalam kalangan kita tidak pernah merasai keperitan kemiskinan, tidak mengalami terhadnya pergerakan, sukarnya mendidik pelajar dan seumpamanya, sukarnya mendidik anak-anak yang mungkin dalam keadaan kedakalan, kedegilan. Tapi sekarang kita semua terpaksa menghadapi masalah ekonomi, tidak dapat bergerak secara bebas, kita tidak terpaksa mendidik dan mengawal sendiri kenakalan anak-anak kita, yang mana akan membawa kita merasa lebih bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Yang mana kesan wabak ini semua ahli keluarga terpaksa berada di rumah, tidak dibenarkan keluar ke mana-mana. Dan dalam tempoh inilah hubungan kita ahli keluarga semakin erat. Mungkin kita sebagai seorang yang berkerjaya, yang sebelum ini pada waktu pagi hingga ke petang kita tidak dapat kita tidak dapat bersama-sama dengan anak kita, meluangkan masa dengan anak pasangan kita. Dan waktu inilah sebenarnya Allah beri kita peluang untuk kita sama-sama bermuamalah dengan lebih dekat dengan anak dan pasangan kita di rumah, keluarga kita. Amin. Jadi para musyahidin dirahmati Allah, dalam konteks sekarang kita lihat pihak kerajaan telah memberi arahan kita supaya kita kekal dengan SOP, kita kekal dengan arahan. Begitu juga apa yang berlaku dalam peperangan Uhud, yang mana kita ni pada hari ini kita khawatir dengan sikap tidak taat dalam kalangan warga Malaysia akan membawa ketewasan. Sebab kita sebelum ini hampir menang, akan tetapi disebab kita tidak menjaga diri kita, maka kita lihat COVID-19 ini berleluasa pada hari ini.
Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, para musyahidin yang dirahmati Allah sekalian, sungguh banyak hikmah yang telah Allah. Adapun kehidupan yang kita lalui ini penuh dengan ujian, penuh dengan musibah. Tetapi percayalah, setiap ujian dan setiap musibah ini ada hikmah di sebaliknya. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak, belum diuji. Tidak beriman seseorang itu selagi mana ia tidak diuji. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kamu itu ditakdirkan hidup dan mati. Tujuannya apa? Ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapakah di antara kamu yang paling banyak amalannya. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil istifadah daripada apa yang telah dihuraikan, yang telah ditafsirkan melalui ayat Al-Quran ini, iaitu hikmah di sebalik musibah yang berlaku. Sama-sama kita terus tingkatkan amalan kita, teruskan berdoa untuk meningkatkan kebaikan diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara, umat Islam seluruhnya, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا